Baik. Akhirnya kita bercerita tentang ampunkan Najib. Siapa yang bertanggungjawab? Baik. Saya beberapa hari ini setelah Datuk Seri Najib Razak kalah dalam semakan kehakiman ataupun judicial review beliau tempoh hari. Beliau telah mula mengemukakan rayuan pengampunan diraja supaya Najib diampunkan oleh raja, oleh Yang di-Pertuan Agong. Now, timbul persoalan, adakah Anwar mempunyai konflik kepentingan apabila perkara ini dibawa kepada Yang di-Pertuan Agong? Kerana Anwar selaku Perdana Menteri adalah juga ketua kepada wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan di mana pengampunan itu perlu dilakukan di wilayah persekutuan. So, sebelum sampai kepada Yang di-Pertuan Agong, maka rayuan itu kena melalui panel rayuan dipengerusikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Dan juga ada yang lain-lain, ada hakim, ada ketua hakim negara, ada panel-panel lain lah, ada peguam negara dan sebagainya, panel-panel lain yang ada dekat situ untuk membincangkan perkara tersebut. Macam saya kata itu, setahu saya, ini I don't know, saya tak tahu kat mana faktanya, di mana, mungkin ada dalam perlembagaan, saya malas nak pergi cek, tuan-tuan boleh cek sendiri. Ataupun mungkin ada dalam peraturan ke pengampunan diraja ke, I'm not sure, di mana seseorang itu kena serve, kalau tak silap sama ada 1/3 atau 1/4 daripada sentence dia sebelum dia layak untuk memohon pengampunan diraja. Ini kalau tak silap saya adalah perkara yang prosedur yang perlu dilakukan. Baik, kita baca kenyataan seorang peguam, Zainur mengatakan, ampun Najib, Agong bertindak atas nasihat, kata Zainur. Seorang peguam kanan hari ini menunjukkan pandangan berbeza daripada ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berhubung permohonan pengampunan UMNO buat Najib. Kata Zainur, pada pandangannya, Agong tidak mempunyai kuasa untuk memberi pengampunan kepada seseorang melainkan setelah mendapat nasihat daripada lembaga pengampunan. Justru Zainur berkata pendapat dikeluarkan Hassan mengenai pembabituan Perdana Menteri adalah dalam proses mendapatkan pembebasan bekas Presiden UMNO yang sedang dipenjara kerana itu. Pandangan tersebut tidak betul. Lembaga pengampunan diagunti oleh ahli tertentu termasuk Perdana Menteri. Tugas lembaga pengampunan adalah menasihati Agong tentang petisyen pengampunan yang dikemukakan oleh banduan. Kata Hassan, pembabituan Anwar dalam proses berkenaan yang dibuat oleh UMNO tidak akan mewujudkan keretakan dalam kerajaan pusat. Hassan juga seorang peguam berkata pengampunan diraja berada di bawah kuasa Agong mengikut perkara 42 Fasal 1 dan 42 Fasal 2 Perlembagaan Persekutuan. Mengikut peruntukan itu dan dibaca bersama dengan Fasal 3, perkara 40 menyatakan Agong bertindak dalam hal pengampunan setelah berunding dengan lembaga pengampunan. Ini bermakna nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri tidak diperlukan, katanya, menegaskan Anwar berada dalam keadaan selamat selagi kerajaan mematuhi doktrin pengasingan kuasa. Anwar sendiri pagi tadi mengesahkan dia adalah sebahagian daripada proses mengemukakan rayuan UMNO kepada Agong untuk mendapatkan pengampunan diraja. Okey, yang ini adalah tolak keputusan hakim. So, Perdana Menteri menjawab, PM tiada konflik kepentingan pengampunan di bawah kuasa Agong. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyangkal akan wujud konflik kepentingan dalam penglibatannya dalam proses permohonan pengampunan Najib. Anwar berkata ini kerana keputusan akhir sama ada untuk memberikan pengampunan atau tidak terpulang kepada kuasa adalah di bawah kuasa tunggal Yang di-Pertuan Agong. Proses permohonan dibenarkan dan boleh dibawa sesiapa saja. Tentunya kita akan patuh kepada peraturan dan syarat dan saya akan terlibat dalam proses itu, katanya. Permohonan pengampunan diraja akan dipertimbangkan oleh lembaga pengampunan yang dianggotai Peguam Negara, Menteri Wilayah Persekutuan dan 3 anggota yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Anwar hari ini tidak mendedahkan peranan saya silap tadi. Ketua Hakim Negara tak terlibat. Tidak mendedahkan peranan yang akan dimainkannya, namun dia adalah menteri yang bertanggungjawab untuk hal ehwal wilayah persekutuan. Ditanya jika ia boleh menimbulkan konflik kepentingan, PH itu berkata tidak, kerana proses permohonan perlu dihormati. Dia juga berkata terlalu awal untuk mengulas perkara tersebut. Saya belum melihat lagi apa-apa resolusi UMNO, pihak dan individu termasuk mereka yang disabitkan bersalah ada hak untuk merayu. Saya tidak mahu halang sesiapa dalam hal ini, ia terperinci dan perlu dipatuhi. Keputusan akhir adalah bidang kuasa Agong. Semalam MKT sebulat suara untuk menghantar memorandum Yang di-Pertuan Agong bagi memohon pengampunan penuh. Ia selepas permohonan Najib untuk menyemak semula sabitan. Najib pada masa ini okey, baik. Komen saya. Berkenaan dengan Hassan Karim dan juga Peguam Zainur tadi, siapa betul siapa salah? Bagi saya
kedua-duanya betul, tapi kedua-duanya ada kesilapan dia juga. Hasan Karim betul silap apabila mengatakan tidak ada penglibatan, ataupun saya tak baca statement penuh lah, mungkin dia kata tidak ada konflik kerana tidak ada penglibatan Perdana Menteri. Dalam masa yang sama, Zainur juga tersilap apabila mengatakan bahawa yang di-Pertuan Agong mesti subjek kepada hikmat nasihat atau peruntukan yang diberikan oleh lembaga pengampunan yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Okey. Jawapan saya, kalau pendapat saya kata bahawa tugas lembaga pengampunan adalah memberikan segala butiran nasihat, memberikan segala peraturan, sama ada perkara tersebut mengikut peraturan atau tidak. Namun akhirnya dia bergantung kepada budi bicara yang di-Pertuan Agong. Maknanya bukan badan pengampunan tu kata yang tuanku kena buat A, tuanku kena sign je. Dia tidak begitu. Dia boleh, pengampunan diraja boleh kata, dengan ini kami semua mencadangkan A berdasarkan kepada fakta-fakta berikut. Namun kalau yang di-Pertuan Agong kata tidak A, saya nak buat B, itu terpulang kepada budi bicara dan bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dalam tempoh pengampunan. Jadi apakah tugas jawatan kuasa pengampunan tersebut? Tugas yang pertama adalah memastikan bahawa permohonan tersebut mengikut prosedur yang ditetapkan. Itu perkara pertama. Mengikut prosedur yang ditetapkan. So, apakah prosedur-prosedurnya? Saya tak tahu. Saya tak tahu sebab saya tak pernah meneliti tentang perkara tersebut. Dan Datuk Seri Anwar sendiri tadi sebut bahawa beliau pun belum lagi maklum apa yang akan berlaku. Dia tak akan berlaku esok, tuan-tuan. Esok Ahad. Lusa tu tak akan berlaku. Dia akan ambil masa. Sebelum sampai kepada lembaga rayuan, dia akan ada pegawai-pegawai dia. Akan ada proses yang perlu dilalui sebelum sampai kepada lembaga rayuan, sebelum mereka berbincang, sebelum dipersembahkan kepada yang di-Pertuan Agong. Namun kalau sekiranya prosedur itu tidak diikuti, maka tak perlu sampai kepada yang di-Pertuan Agong. Faham maksud saya? So dia ada prosedur dia. So kalau prosedur dia katakanlah 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 benda kena buat, wajib. 6, 7, 8 yang ni sunat. Okey, sunat boleh tetapi 5 ni wajib. Kalau prosedur ni tidak cukup, tak perlu hantar kepada yang di-Pertuan Agong, peringkat pengampunan diraja dah boleh reject. Contoh, ni contoh, saya kata saya tak tahu kan, tapi ni contoh. Katakanlah kena serve 1/3 atau 1/4 itu wajib. Katakanlah tiba-tiba tengok Najib tak sampai pun 1/3 atau 1/4, maka lembaga rayuan boleh kata kita reject. Kita reject, tunggu dulu sampai dia serve certain sentence, baru dia boleh buat rayuan semula. Tak perlu lepas tu, ni reject, tak apalah kita hantar kat yang di-Pertuan Agong. Tak, dia tak macam tu. So, lembaga rayuan tapis. Sebab bukan Najib seorang akan minta rayuan ni, tuan-tuan. Ramai orang akan minta rayuan. Bukan dia seorang. Ramai banduan-banduan akan boleh mengemukakan rayuan terhadap perkara-perkara pengampunan diraja ini. Antaranya adalah contoh banduan-banduan yang dipenjarakan sepanjang hayat, ataupun banduan yang menghadapi hukuman mati mandatori atau hukuman mati. Mereka boleh memohon pengampunan diraja. Jadi perkara-perkara ini kena dipertimbangkan oleh agensi pengampunan diraja terlebih dahulu, dan selepas itu barulah nak bawa atau tak bawa, itu persoalan yang akan dilihat oleh lembaga pengampunan tersebut. Kalau sekiranya mengikut prosedur, barulah dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong kata, okey, ampun ke tak ampun. Itu bidang kuasa baginda. Walaupun dia kata, kalau dengan ini kami rekomendasi tak ampun yang tuanku. Tapi kalau tuanku kata, tak, yang ni better rasa kena ampun. Itu bidang kuasa baginda. Faham? Itu pandangan saya. Tuan-tuan mungkin ada mempunyai pandangan yang berbeza. Proses mohon pengampunan itu dibenarkan oleh sesiapa, jadi boleh dibawa. Tapi tentunya kita akan patuh pada peraturan-peraturan dan syarat-syarat, dan akhirnya walaupun melalui proses, dan saya akan ada dalam proses itu, akhirnya seperti saya tahu soal penganugerahan pingat dan soal pengampunan itu wewenang dan budi bicara Bupati yang di-Pertuan Agong. Jadi tak perlu kita bahaskan di awam, kerana proses itu mesti dilalui. Saya belum lihat apa-apa lagi proses yang berlaku.